Scoverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeph dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua analisis bagi chapter yang ke-1079, yang mana dalam video pada kali ini aku akan cuba berkongsikan dengan korang semua detail-detail yang menarik yang kita dapati daripada chapter yang sangatlah luar biasa ini. Antaranya termasuklah rancangan Oda yang sangatlah genius dan teliti dalam perancangannya untuk menjadikan York sebagai seorang pengkhianat, dan kemudiannya juga kita akan membincangkan beberapa perkara yang menarik tentang kapal Blackbeard yang kini menghampiri Pulau Egghead Island. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, pada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Dapatkan t-shirt Inspire Edition yang didatangkan dengan 4 desain menarik. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yarodomo. Alright guys, pada permulaan chapter ini kita telah pun ditunjukkan dengan panel rancangan yang telah pun dilakukan oleh York bersama dengan Seraphim pada beberapa jam sebelum daripada current storyline. Apa yang sangatlah menarik untuk aku kongsikan kepada korang semua kat sini adalah betapa telitinya Oda dalam merancang untuk menjadikan York ini sebagai pengkhianat. Kau ingat lagi tak? Oda pernah admit yang dia melakukan kesalahan dalam chapter yang ke-1062 apabila dia tersilap memberikan nombor 06 kepada Atlas. Oda kemudian telah pun mengakui kesilapan tersebut dan mengatakan bahawa nombor sebenar bagi Atlas adalah 05, manakala nombor 06 itu pula adalah milik York. So bila aku teringat pasal benda ni kan, maka aku mula melakukan sedikit research berkaitan dengan nombor ni. Yalah, sebabnya dalam bahasa Jepun ni ada banyak maksud yang terpakai bagi satu nombor ataupun perkataan itu sendiri. So aku terfikir yang mesti ada sebab yang penting kenapa nombor 6 ni Oda highlightkan tentang kesilapan yang diberikan olehnya kepada Atlas itu. Maksud aku, kalau itu sekadar perkara yang remeh-temeh, lebih baik Oda biarkan je Atlas pakai nombor 06 dan York bagi je lah nombor 05 kan. Orang pun tak tahu yang ianya merupakan satu kesilapan kalau Oda sendiri tak bagi tahu pasal benda tu. Tapi tak geng, Oda tetap mention pasal tertukarnya nombor ini. So aku akhirnya telah pun berjaya untuk menjumpai satu maklumat yang sangatlah menarik tentang nombor 6 apabila aku research number 6 meaning in Japan. And guess what? Selain daripada nombor 6 ini disebut sebagai Roku dalam bahasa Jepun, nombor 6 ini juga turut dipercayai oleh masyarakat Jepun sebagai satu nombor yang malang. Hal ini dikatakan demikian kerana sebutannya dalam pengiraan nombor dalam kaedah Jepun yang tertentu adalah Mutsu, dan Mutsu ini berbunyi sebagai perkataan mu yang membawa maksud sebagai nothingness. Ianya juga dikatakan bahawa masyarakat Jepun bahkan mengelakkan daripada penggunaan nombor 6 ini bagi number gate yang terdapat pada airport, stadium dan juga railway station disebabkan oleh persamaan Mutsu dan mu yang bermaksud nothingness ini. And guess what guys? Apa yang lebih menarik adalah nothingness itu dalam bahasa Inggeris sendiri ditafsirkan sebagai the absence or cessation of life or existence, yakni dalam terjemahan bahasa Melayunya adalah ketiadaan ataupun proses penamat bagi sesebuah kehidupan ataupun kejadian. Kau nampak tak guys? Inilah apa yang sedang berlaku oleh York sekarang di level phase, which is untuk menamatkan kehidupan semua watak yang berada di level phase sehingga tiada apa-apa yang tinggal di sana melainkan York sendiri, Vegapunk Stella dan juga banduan yang berada di dalam penjara bawah tanah. So guys, the fact that Oda sanggup mengakui kesilapannya dalam memberikan nombor 06 kepada Atlas dan menukarkan nombor tersebut kepada York sebenarnya bukanlah satu kesilapan biasa dan bahkan merupakan satu petunjuk yang sangat besar bahawa York ini adalah seorang pengkhianat. Cumanya kita je yang tak perasan benda ni disebabkan oleh keterbatasan ilmu kita semua dalam penguasaan bahasa Jepun. Apa-apa pun di sini terbukti bahawa Oda sememangnya seorang yang genius dan teliti
teliti dalam penghasilan mangganya ini. Perkara yang seterusnya yang aku nak kongsikan dengan korang semua pula ada tentang rancangan yang diaturkan oleh York bersama dengan Seraphim. Apa yang menariknya bagi aku kat sini adalah sebahagian besar daripada teori aku yang telah aku katakan dalam video spoiler chapter 1078 yang lepas telah pun menjadi satu kenyataan. Yang mana dalam video tersebut aku ada mengatakan bahawa tambahan pula selepas York ditukarkan menjadi batu, Usopp, Frankie, Lily telah pun ditembak oleh Snake sehingga mereka terjatuh daripada jejantas tersebut. So masa mereka kat bawah ni lah, York telah pun ditukarkan menjadi normal semula oleh Snake. So memandangkan kesemua Snails kamera telah pun dirosakkan, maka York bebas untuk bergerak tanpa pengetahuan yang lain. Bahkan kejadian York ditukarkan menjadi batu itu juga merupakan alibi yang cukup kukuh bagi York untuk mengelak daripada menjadi suspek utama. Berkemungkinan York telah pun memberikan arahan kepada Snake semasa dia mengusap kepala Snake itu. Cumanya sedikit ralat bagi aku adalah kalau York yang mengarahkan Seraphim ini, kenapa arahan York ini tidak mampu untuk dilangkaui oleh satelit-satelit yang lain? Even Shaka pun tak mampu nak bagi arahan yang baru dekat Seraphim ini semua. Padahal York dengan satelit ni semua berada pada satu tingkatan yang sama dalam hierarki pengawalan Seraphim ni kan. So guys, nampak gayanya sebahagian besar daripada apa yang aku katakan itu adalah benar. Cumanya aku masih lagi terfikir-fikir kenapa satelit Vegapunk yang lain tidak mampu untuk mengatasi arahan yang diberikan oleh York ke atas Seraphim ini. Well, aku personally berpendapat yang mungkin Vegapunk telah pun memberikan keutamaan kepada York untuk memberikan arahan kepada Seraphim ini melebihi daripada satelit yang lain disebabkan oleh tugas York itu sendiri. Maksud aku macam ni, dalam chapter yang ke-1079 ini, York sendiri mengaku bahawa dirinya itu lemah dan tidak mampu untuk berlawan. So wajarlah sekiranya York diberikan keutamaan ke atas pengawalan Seraphim, memandangkan York ini berhubung dengan kesemua satelit dan memainkan peranan yang sangat penting, which is merupakan sumber tenaga bagi satelit ini. Ataupun dalam bahasa mudahnya macam ni, York ni adalah perut bagi kesemua satelit. Sebelum ini dalam chapter yang ke-1065 kita dapat tengok yang York ni makan untuk membekalkan tenaga kepada Edison dan bahkan semua satelit yang lain. So berkemungkinan seandainya York ini dihapuskan oleh musuh terlebih dahulu, maka kesemua satelit yang lain akan kehilangan tenaga dan menjadi sangatlah lemah. So wajarlah bagi aku sekiranya Vegapunk memberikan autoriti yang paling tinggi dalam pengawalan Seraphim ini kepada York untuk memastikan York dapat bertahan paling lama seandainya musuh menyerang mereka semua agar satelit-satelit yang lain tidak kehilangan tenaga mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Kalau menurut korang pula macam mana guys? Please drop your comment down below. Okay? Seterusnya perkara menarik yang aku nak bincangkan dengan korang juga adalah tentang tempat rahsia yang dikatakan oleh York kepada Seraphim supaya Seraphim tidak menyerang tempat tersebut. Well, for me personally ada dua tempat yang terlintas dalam fikiran aku buat masa ni. Yang pertamanya adalah Punk Records yang merupakan otak bagi Dr. Vegapunk Stella itu sendiri. Ialah memandangkan York berfungsi dengan maklumat yang terdapat di Punk Records tersebut, maka mungkin kalau Punk Records dihapuskan, York juga akan gagal untuk berfungsi. Yang kedua pula, tempat yang dimaksudkan oleh York itu mungkin gudang senjata yang telah dilalui oleh Sanji, Stussy dan Jinbe, kerana ianya mungkin boleh meletupkan keseluruhan makmal tersebut, ataupun mungkin kerana York ingin menggunakan senjata-senjata ciptaan Vegapunk itu untuk berhadapan dengan world government yang sedang menuju ke Egghead Island itu sendiri. Cumanya gang, untuk part arahan rahsia yang diberikan oleh York kepada Snake itu, aku masih tak dapat nak teka apakah arahannya. Korang ada idea tak? Kalau ada, komen idea korang tersebut ke bawah. Okay? Akhir sekali gang, perkara menarik yang aku nak bincangkan dengan korang semua pula adalah tentang kapal milik Blackbeard yang kini sedang menuju ke Egghead Island. Well, for me personally, aku tidak merasakan bahawa Blackbeard berada di atas kapal tersebut, memandangkan Blackbeard sedang berhadapan dengan Law di Winner Island yang lokasinya berada jauh dengan Egghead Island. Yes, dalam chapter ni kita dah ditunjukkan dengan kekuatan seorang Yonko, which is Shanks. By the way, untuk part Shanks dalam chapter pada kali ini, aku akan bincangkan dengan korang semua dalam video yang seterusnya. Okay? Sebabnya aku ada teori yang sangat luar biasa untuk part pertarungan Shanks versus Kid ini. So berbalik pada Blackbeard tadi, walaupun Blackbeard juga seorang Yonko dan diakui oleh Shanks sendiri kehebatannya, aku tetap tidak merasakan bahawa Blackbeard yang telah pun diserang dengan serangan Awakening Shock Will milik Law itu akan terus menuju ke Egghead Island sekalipun dia menang berlawan dengan Law. Mesti Teach memerlukan sedikit masa untuk recover kan. So aku lebih berpendapat yang Aokiji
Kuzan yang kini berada di atas kapal milik Blackbeard tersebut. Bukan apa guys, seperti yang kita semua sedia maklum, nakama Blackbeard ini kesemuanya adalah tahanan Impel Down level 6 yang sangatlah kuat. Namun sampai ke hari ini, satu-satunya nakama Blackbeard yang sahih mempunyai kekuatan seorang Admiral hanyalah Aokiji Kuzan sahaja. Untuk nakama yang lain tu, aku tak kata mereka lemah, tapi boleh jadi mereka semua standing Admiral ataupun mungkin juga tak kan. So aku berpendapat yang Aokiji Kuzan berada di atas kapal Blackbeard tersebut kerana mereka bakal berhadapan dengan seorang Admiral Marine yang kini dalam perjalanan ke tempat yang sama dengan mereka, which is Borsalino Kizaru. So kalau ada seorang daripada kalangan nakama Blackbeard Pirates yang kita semua boleh katakan standing dengan Kizaru, orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Aokiji Kuzan for sure. So sebab itulah aku berpendapat yang Kuzan kini berada di atas kapal Blackbeard yang sedang menuju ke Egghead Island itu. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Nantikan video chapter analisis aku part 2 yang bakal membincangkan tentang Shanks pula. Okay, selamat berpuasa guys, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi